Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Dialah Allah, Tuhan yang tidak pernah sama sekali mensia-siakan seluruh para hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menempatkan isteri dan anak baginda yang tercinta biwadin ghaira dhi dhar'in 'inda baitikal muharram, yaitu menempatkan anak dan isteri ini di suatu lembah yang di lembah ini tidak ada apa-apa jua tumbuh-tumbuhan yang hidup. Bi ghairi dhi dhar'in, tanamlah apapun tidak akan hidup pada waktu itu. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, tidak ada sumber air, tidak ada bekalan makanan. Yang tempat ini, kata Allah, inda baitikal muharram, berada berdekatan dengan rumah kamu, rumah yang mulia. Apabila Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah ini sesuai dengan suruhan Allah, lalu ditempatkan isteri dan anak yang tercinta di tempat tersebut. Apabila diletakkan di tempat itu, isteri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada suaminya yang tercinta, Allah amaraka bihadha, adakah Allah yang menyuruh kamu melakukan perbuatan ini dengan meninggalkan aku dan anak di tempat sebegini rupa? Allah amaraka bihadha, adakah Allah yang perintahkan perbuatan ini dilakukan oleh kamu? Baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak menjawab dengan apa-apa jawapan, perkataan, kata-kata, melainkan baginda hanya mampu menganggukkan kepala sahaja. Lalu fahamlah si isteri ini. Kemudian dia berkata, idzan lan yudayyi'ana, kalaulah sedemikian perintah Allah, maka Allah sama sekali tidak akan mensia-siakan kami. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang sama sekali tidak pernah mensia-siakan seluruh para hambanya. Wa afdalus salata wa atammut taslim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadanil amin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, zuriat keturunan baginda, orang-orang yang Allah rezekikan mereka hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat, orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati kita dengan mereka, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Al-Ustaz Tuan Imam, Tuan Bilal dan Tuan Siak, yang berusaha
Tuan Nazir, para pegawai dan seluruh jawatan kuasa kepimpinan masjid kita yang tercinta ini, pimpinan masyarakat, persatuan penduduk, alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat bil khusus, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ketika saya dan tuan-tuan, ibu-ibu baru sekejap tadi kita melaksanakan salat, ketika kita bangun daripada rukuk, Sami'allahu liman hamidah, yang sepakat kita sebut Rabbana walakal hamd, Tuhan kami, bagi kamu seluruh puji-pujian. Ada riwayat daripada Abu Daud, mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min ba'd. Kami memuji kamu wahai Allah, memenuhi langit, as-samawat, langit-langit yang ada, seluruh itu pujian kami. Wa mil'al ard, penuh sekalian bumi puji-pujian untuk kamu. Wa mil'a ma syi'ta min ba'd, kalau ada lagi ciptaan kamu lepas daripada itu, seluruhnya adalah pujian untuk kamu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, iaitulah pujian yang sebanyak-banyaknya, penuh keberkatan, kemuliaan, keagungan, semuanya untuk kamu Allah. Tidak cukup setelah kita menikmati juadah berbuka puasa, nikmat yang teramat sangat, sendawa kita berulang kali kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di luar salat kita memuji Allah, di dalam salat juga mempertemukan kita di dalam bulan Ramadan, dan Allah rezekikan kita bertemu selepas daripadanya. Mungkin ramai dalam kalangan kita, apabila selesainya Ramadan, bertakbir membesarkan Allah pada 1 Syawal, cukup gembira, seronok, suka, gelak tawa, puas hati kerana Ramadan telah berakhir. Di saat mungkin kita merasai perasaan seperti itu, di kalangan kita ada yang merasai sebaliknya, khususnya dalam kalangan orang-orang saleh. Dan suka untuk saya sebutkan bahawa orang-orang saleh, mereka meninggalkan Ramadan dengan air mata, dengan duka cita, dengan kehibaan, dengan penuh kesedihan, kerana boleh jadi yang akan datang nanti Ramadan, Allah tidak lagi akan berikan rezeki untuk mereka nikmati, dan mereka selalu menganggap inilah bulan yang terbaik, yang terakhir untuk mereka mempersembahkan segala-galanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kita telah sebutkan pada pengajian yang lalu, sebagaimana kata-kata daripada seorang ulama di kalangan tabi'in dan juga generasi yang hidup selepas daripadanya. Seorang tokoh yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Abdul Rahman Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada seorang lagi tokoh, Al-Hafidh Abdul Rahman Ibn Raja' Al-Hambali rahimahullah, yang telah pun beliau kembali ke rahmatullah sekitar tahun 795 Hijrah, di usia 57 tahun. Semoga Allah merahmati beliau. Dia bercerita bahawa orang-orang saleh
6 bulan sebelum datangnya Ramadan, doa-doa mereka telah sampai kepada Allah. Kanu yad'un Allah sittata ashhur an yuqabbilahum an yuballighahum syahri Ramadan. 6 bulan sebelum tibanya Ramadan, doa mereka sampai dah pada Allah. Dahsyat. Nak puasa 6 bulan, 6 kali 3, 30 hari, 18, 180 hari lagi. 180 hari sebelum puasa, doa mereka sampai dah pada Allah Ta'ala. Boleh jadi saya mengingati Ramadan malam pertama terawih. Oh, nak puasa dah esok kita, terawih dah malam ni. Yang lebih dahsyat, pagi esok sebelum subuh bangun dia, gosok mata, kenapa bangun ni, nak sahur lagi ni puasa. Allah, Ramadan dah, dia kata. Puasa pula dalam keadaan tidak ada persediaan awal, dan sebahagian merasa bahawa menyusahkan dia dengan Ramadan ni. Nak kerja payah, nak buat tugasan payah, nak ke mana-mana payah, kena puasa. Allahu Akbar. Sedangkan orang soleh, doa mereka telah sampai kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu sampai. Tidak cukup dengan itu, kata Ibn Rajab, wa kanu yad'un Allah an yuqabbilahum. Mereka juga berdoa kepada Allah, semoga-moga yang mereka tunaikan, dirikan, laksanakan ketika Ramadan itu, bersusah payah salat, qiyamul lail, puasa, baca Quran dan seumpama dengannya, Allah terima. Sittata ashhur, 6 bulan selepas puasa, doa supaya Allah terima amalan ketika mana mereka lakukan di dalam bulan Ramadan. Baik, jujur tanya diri kita sendiri, adakah kita masih berdoa, ya Allah, aku telah meninggalkan Ramadan, susah payah aku bersengkam mata ketika puasa, bangun malam hari baca Quran, solat, terimalah ya Allah walaupun 2 rakaat. Ya Allah, aku tak sempat khatam 30 juzuk, hanya 1 juzuk tu pun Allahu Akbar, tajwid pun salah, terimalah ya Allah. Ya Allah, tak banyak solat sunat aku buat ketika Ramadan, hanya 1-2 rakaat sahaja yang aku mampu, ya Allah, terimalah. Demi Allah, berapa ramai yang berdoa seperti ini, semoga Allah menerima amalannya ketika bulan Ramadan. Sedangkan pada hari 1 Syawal, dikala kita sudah bertakbir kepada Allah, kita telah meninggalkan doa tersebut. Di kalangan orang-orang saleh, kerinduan mereka kepada bulan yang mulia ini bukan bermaksud beribadat kerana bulan, tidak, kerana promosi di dalamnya begitu luar biasa, yang sama sekali apabila terlepas promosi ini, belum tentu promosi tahun-tahun mendatang Allah izinkan untuk menikmati sekali lagi. Semoga Allah menerima amal saleh daripada saya dan kita semua yang telah kita persembahkan kepadanya, dan mudah-mudahan ia diganti dengan pahala yang banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan mukaddimah ini memberi manfaat kepada saya dan kita semua. Insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi 1-2 ayat yang kita ingin melihat bagaimana ayat-ayat Tuhan ini berinteraksi dengan kita, membicarakan sesuatu dengan kita. Dan ayat yang saya ingin kongsi pada malam ini adalah ayat yang pernah kita kongsikan dulu, lama dah, sebelum masjid kita ada lagi, di surau Luqmanul Hakim, di Setia Impian. Dan insya Allah sekali lagi kita mengambil tema dan mengangkat isu ini kerana boleh jadi di kalangan kita ada yang terpalit, dan sekira-kira kalaulah ia berlaku kepada kita, maka mudah-mudahan Allah memberi keizinan untuk kita mengubahnya ke arah lebih baik. Sebelum kita masuk
kepada ayat yang Allah telah bicarakan di dalam Al-Quran. Ada hadis yang juga mempunyai alaqah, hubungan dengan ayat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa At-Tirmidhi di dalam kedua-dua sunan mereka, daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata bahawa junjungan besar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda dengan menyebut, al-mar'u ala dini khalilihi, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalu lah, falyanzur ahadukum man yukhalu lah. Agama seseorang itu bergantung kepada agama teman rapat dia. Agama seseorang itu bergantung kepada teman rapat dia. Maksud yang mudah terjemahannya, kalau kawan yang dijadikan teman rapat tu baik, insya-Allah jadi orang baik dia. Sekiranya kawan yang dijadikan teman rapat itu sebaliknya, khianat, jahat, zalim, segala-galalah yang mazmumah terkait dengan dia, maka dia ada tempias dan boleh jadi dia juga terjebak dengan kancah itu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, falyanzur ahadukum, hendaklah di kalangan kamu melihat siapa di kalangan manusia yang kamu jadikan teman rapat dalam hidup kamu. Maksudnya, tengok, pilih, cari siapa yang kita jadikan teman rapat, yang kita kongsi, kita minta pandangan, idea, dan kita minta kebaikan daripadanya. Falyanzur ahadukum man yukhalu lah. Hadis ini sahih sebagaimana yang disebut di dalam silsilah ahadith as-sahihah, nombor hadis 927, yang dikarang oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Hadis ini ada kaitan dengan ayat daripada surah Al-Furqan, surah yang ke-25 di dalam Al-Quran, iaitu bermula pada ayat 27 sehingga 30. Muka suratnya 362, juzuk yang ke-19. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 27 sehingga 30. Muka suratnya 362, juzuknya 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Allah bercerita kepada kita
apabila kita melihat kepada asbabun nuzul, sebab penurunan ayat ini ada 2-3 versi. Sebab yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Jarir daripada Abdullah ibnu Mas'ud, dan riwayat kedua ketiga bercerita tentang sama dari sudut kisahnya terkait dengan 2 orang sahabat baik. Allah mulakan ayat ni dengan menyebut wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, pada hari di mana orang-orang zalim ini menggigit kedua-dua tangan mereka. Pada hari orang-orang zalim menggigit kedua-dua tangan mereka. Setengah tafsir menyebut yang digigit itu adalah jari. Sambil gigit, yaqul, dia berkata, kita kalau orang tutup mulut kita, orang tanya soalan, bila nak jawab tak boleh jawab sebab mulut ditutup. Apatah lagi kalau kita gigit sesuatu, lagi tak boleh jawab. Sambil gigit, sambil nak sebut, sambil gigit, sambil nak jawab, tak boleh lah. Tetapi dalam keadaan gigit, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, sebut juga, alangkah baiknya kalaulah dulu waktu hidup aku memilih jalan Nabi ini sebagai jalan yang aku ikut ketika mana aku hidup. Ya wailata, alangkah celakanya aku. Kita jarang kita maki diri kita ni, jarang. Salah kita pun kita tak maki, kita maki orang lain. Dalam bab ni orang-orang zalim mereka maki diri mereka sendiri. Ya wailata, alangkah celakanya aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila, alangkah baik kalau aku tidak menjadikan si dia itu teman rapat aku. Bermula satu kisah di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, peristiwa sebelum hijratul rasul. Ada seorang laki-laki yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'aid. Uqbah ibn Abi Mu'aid, riwayat daripada sebahagian seperti Al-Baihaqi dan seangkatan dengan mereka menyebut namanya Utbah, tetapi apabila disaring yang paling asah, yang paling tepat adalah Uqbah. Ini biasa dalam menentukan rijal atau orang-orang yang terkait. Maka ada khilaf, kesemua nama diterima, cuma yang lebih dekat, yang lebih tepat itulah yang akan diangkat di dalam satu-satu riwayat. Uqbah ibn Abi Mu'aid, dia merupakan businessman, peniaga, tetapi namanya tidak popular di Makkah. Namanya popular kharij, di luar Makkah. Dia bisnes dia luar kota Makkah. Orang tempatan tak kenal sangat dia, kurang lah, tapi orang luar kenal dia. Dan dia ni dikatakan bahawa cenderung dengan agama Islam ni, cuma dia tarik tali dengan sebab ada kawan baik dia yang bernama Ubay ibnu Khalaf, yang selalu bagi motivate kepada dia, jangan ikut Muhammad, jangan ikut Muhammad, jangan masuk agama dia. Kawan ni kawan baik, Muhammad kena jauh-jauh, walaupun hidup satu zaman, satu tabaqat, tapi kawan baik, ikut kawan baik. Satu hari
Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Oleh kerana bisnes dia berjaya, barang dagangan dia habis dijual. Kalau kita jual satu produk, tiba-tiba hari tu habis, ibarat kena jackpot lah, jackpot. Tika nombor kena selalu, gitulah ibarat. Habis. Bila habis barang dagangan dia, maka dia buat satu majlis kesyukuran untuk meraihkan bisnes dia, barang dia laku dan sebagainya. Dia buat majlis di rumah dia, dia undang seluruh penduduk Makkah wa haulihi dan kawasan sekitar dia. Termasuk yang dia undang adalah baginda sallallahu alaihi wasallam datang makan kenduri rumah dia. Kalau kita buat majlis kesyukuran lah, tak kenduri. Wah Haji buat ni sebab apa? Saya alhamdulillah ni nak dekat nak pencen dah ni. Seminggu dua lagi. Jadi tengok-tengok tarikh, 2 minggu lagi nak pergi umrah pula. Lepas tu anak pula ajak pergi berjalan. Ni ada masa nak ajak mari rumah lah, makan-makan sikit. Berapa lama kerja Tuan Haji? Oh lama, 40 tahun 40 tahun kerja. Hal ni saya baru pencen cikgu, buat majlis, ajak jiran-jiran satu taman dan sebagainya, buat makan, tanda kesyukuran. Hak ni naik pangkat, hak ni dapat anak, hak ni dapat menantu. Begitulah keadaan. Meraihkan sesuatu tanda kesyukuran, buat makan. Uqbah ibn Abi Mu'ayth, waktu itu dia belum memeluk Islam. Dia undang seluruh orang-orang Makkah yang ada pada waktu itu, termasuk baginda sallallahu alaihi wasallam, datang makan di rumah dia. Diringkaskan, apabila jemput datang makan, mari ya makan free. Kita pun pergi, tak ajak pun kita pergi, hok ajak sama telah. Kadang-kadang tanya tuan rumah, tak ingat kan nak ajak saya ni? Tuan rumah pun sibuk salah. Mari. Ni situasi, saya tak sebut pada siapa-siapa, tidak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Begitulah momen-momennya. Habis dia ajak, hari kejadian, habis datang rumah dia. Termasuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetamu datang, dia sediakan makanan, dia hidangkan pada tetamu. Hidang habis sampai baginda pun hidang. Bila selesai hidangan, habis orang start makan. Bila makan, biasa tuan rumah, tetamu makan rumah dia akan pusing, dia akan tengok lauk, nasi tambah ada, kedok, air basuh tangan, air ni kena macam-macam, biasa tu protokol. Dia tengok, dia usah sebagainya, habis suka dia orang makan. Tengok-tengok ada seorang laki-laki tak makan makanan yang dia angkat. Makan pun tak, jamuh pun tak, suap pun tak. Laki-laki ini adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baginda hanya tengok sahaja kepada makanan tersebut. Baik. Lalu Uqbah ibn Abi Mu'ayth, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, limadha ta'kulu at-ta'am?" Wahai Muhammad, kenapa tak makan makanan ni? Kalau bahasa kita mudah, tak sedap ke makanan ni? Komai ke? Biasa sangat ke? Gitulah, punya saya tambah. Kan? Orang lain habis makan, lepas tambah, tiba-tiba tak jamuh sikit pun. Baginda ketika ditanya seperti itu, kenapa tak menjamuh makanan ni? Baginda Nabi yang mulia menyebut, "Wallahi ya Uqbah, la akulu ta'amaka hatta tu'mina billah." Wahai Uqbah, aku sama sekali tidak akan menjamuh hidangan ini, tidak akan makan makanan ni, selagi mana kamu belum beriman masuk Islam, aku tak akan makan. Kalau kamu masuk Islam, kamu beriman, aku makan makanan ni. Nabi ni orang yang diundang datang ke majlis.
Uqbah tuan rumah. Tuan rumah bila dia akak makanan, jangan tanyalah syarat-syarat makanan apa, hak tu makan-makan lah. Tiba-tiba kita sebagai tetamu datang rumah orang hidang tu, orang suruh makan, kita bagi syarat pula pada tuan rumah. Boleh nak suruh saya makan? Ada syarat. Oh, syarat tuan rumah tak layan, dia halau kita keluar. Tapi orang Arab ni dia ada proud of dignity, bahasa Kelantan sebut proud of dignity. Dia ada maruah dia. Undang orang ke rumah dia, angkat makanan, tak makan, keaiban untuk dia. Bila tetamu beri syarat, ibarat satu cabaran untuk dia. Oh, jangan main-main orang Arab. La aqulu ta'amaka hatta tu'mina billah. Aku tak akan makan selagi mana kamu belum masuk Islam, aku tak akan makan. Kamu masuk Islam, lafaz syahadah, aku makan. Dia fikir punya fikir, renung punya renung, tengok timbang tara dan sebagainya. Habis ikhtiar dah, ringkasnya dia masuk Islam. Dia bersyahadah di hadapan Nabi SAW. Selesai syahadah dia, bismillah, Nabi makan. Makan sampai habis. Habis, selesai majlis, semua tetamu balik. Bila selesai, sampailah berita keislaman Uqbah ibn Abi Mu'id ini kepada sahabat karibnya yang bernama Ubay ibn Khalaf. Hari dia buat makan di rumah, Ubay ibn Khalaf tidak ada di Makkah. Setelah beberapa muddah tempoh, barulah sampai ke telinga Ubay ibn Khalaf, sahabat baiknya Uqbah ni dah masuk Islam, ikut agama Muhammad. Bila disampaikan kisah tersebut pada Ubay ibn Khalaf, oh, tak boleh jadi. Member kamcing tu sama-sama main kutu. Sekali grup WhatsApp tu, kalau dia kena rimuh dengan aku rimuh. Maksudnya close, rapat sangat. Bila sampai ke telinga Ubay ibn Khalaf, dia datang ke rumah Uqbah, lalu dia bertanya, ya Uqbah, ma syai'un balaghani anka. Wahai Uqbah, ni apa cerita yang aku dengar tentang kamu ni? Perkataan dia, ma syai'un balaghani anka, sama seperti baginda sallallahu alaihi wasallam sebut setelah berlakunya peperangan Hunain tahun ke-8 Hijrah. Peperangan Hunain ini berlaku selepas peristiwa Fathul Makkah tahun ke-6 Hijrah. 2 tahun selepas daripada itu ada satu peperangan namanya Hunain. Yang peperangan Hunain ini ada 2 kabilah kelompok yang besar. Satu suku Hawazin, yang kedua Thaqif. Kebanyakan orang-orang yang lawan Nabi dulu, khususnya di kalangan pembesar Quraisy, nama yang ulung Abu Sufyan, dalam peristiwa ini dia telah memeluk Islam dan dia berjuang di sebelah tentera Islam. Ringkas peperangan ini orang Islam menang. Bila menang, ada harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni pula banyak. Sekira-kira 40,000 ekor kambing, 24,000 ekor unta, ada 6,000 tawanan, dan ada 4,000 auqiyah perak, duit. Apabila kesemua ini dapat kepada orang-orang Islam, harta ghanimah ini baginda tauzi', baginda bagi kepada tentera-tentera yang masuk dalam medan
Hunain tu semua baginda bagi kepada orang-orang Makkah. Semua Ahlul Muhajir, semua orang Mekah dapat. Sedangkan yang masuk peperangan itu juga di kalangan orang Ansar. Orang Ansar ni tengok ketika Nabi bagi semua harta rampasan perang kepada penduduk-penduduk Makkah, Ahlul Muhajir, putih mata mereka. Ui, dahsyat, perang sama-sama. Bila dapat habuan, orang Mekah aja dapat. Sebanyak-banyak tu 60,000 ekor kambing, 24,000 ekor unta, 6,000 tawanan, 4,000 auqiah perak. Semua orang Mekah dapat. Orang Madinah sekepeng pun tak ada. Tak boleh, satu pun tak ada. Sehingga di kalangan orang-orang Madinah ada menyebut laqiya Muhammadan qaumuhu, Muhammad telah bertemu dengan kaum dia. Dia tak ingat dah kita. Dia jumpa balik kerabat dia, orang-orang Mekah. Dia tinggal kita. Ada lagi kata-kata hebat. Pedang-pedang kami yang dibasahi dengan darah orang lain yang mendapat nama. Wih, dahsyat. Kami berjuang mempertaruhkan nyawa orang lain yang ada habuan. Wih, kita pun masuk medan peperangan, nyawa pertaruhan kita. Hidup mati berada dalam medan tu. Tiba-tiba menang, rampasan harta tu banyak, kita satu pun tak dapat apa. Sehingga di belakang baginda ni orang cakap, Muhammad ni tak ingat dah kita. Dulu dia terbuang, kami yang kutip dia duduk di Madinah. Dulu dia dihalau, kami yang ra'i dia memberikan rumah. Dahsyat kata-kata ni. Orang-orang Madinah, mereka kecewa dengan apa yang Nabi buat. Apabila sampai ke telinga Nabi SAW tentang isu ini, baginda memerintahkan Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Ubadah yang merupakan ketua orang-orang Madinah pada waktu itu, kumpulkan seluruh orang-orang Madinah di lembah Hunain, tutup pintunya, jangan ada seorang pun ahli Makkah masuk dalam kawasan ini. Apabila dikumpulkan, maka Nabi SAW tanya kepada orang Madinah, ma syai'un balaghani ankum, cerita apakah yang sampai kepada aku tentang apa yang kamu sebutkan? Saya bukan nak cerita Hunain, tetapi saya nak cerita kata-kata Nabi tu, ma syai'un balaghani ankum, cerita apakah yang aku dengar tentang kamu ini. Samalah skripnya yang disebut oleh Ubay ibn Khalaf ketika sampai ke telinganya sahabat baik dia Uqbah ibn Abi Mu'ayth memeluk Islam. Lalu dia tanya, ma syai'un balaghani anka, cerita apa yang sampai ke telinga aku ni? Gitu. Kata Uqbah ibn Abi Mu'ayth, la syai', ada apa? Cuma dia kata, satu hari aku buat makan di rumah aku, dakhala manzili rajulun syarif fa aba an ya'kula ta'ami hatta ashhada lah fashahidtu lah. Seorang laki-laki, rajulun syarif, laki-laki yang mulia. Orang-orang sebelum Islam, mereka memberi pengiktirafan kepada Nabi dengan memanggil Muhammad satu gelar yang cukup popular, adalah Al-Amin. Al-Amin, yang cukup amanah. Bahkan ketika ditanya kepada Abu Sufyan waktu dia belum memeluk Islam, apa sebab kamu benci sangat pada Muhammad ni? Abu Sufyan menjawab, satu sebab sahaja aku tak setuju.
kerana Muhammad membawa agama yang baru dan menidakkan agama nenek moyang kita, seakan agama nenek moyang kita ni tidak ada nilainya. Hak ni aku berjuang menentang Muhammad. Tapi kalau tanya pribadi, Muhammad ni bagaimana? Kalau tanya pribadi, wa huwa rajulun salih wa laysa ahadan aslaha minhu au khaira minhu. Tapi kalau tanya pribadi tentang Muhammad ni, kata Abu Sufyan, Muhammad ni laki-laki yang saleh. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatasi kesalehan Muhammad, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengatasi kebaikan Muhammad. Ui, dahsyat. Dia puji-puji pun, time dia lawan juga. Dakhala manzili rajulun syarif. Aku jemput datang ke rumah aku, yang masuk sekali seorang laki-laki yang mulia. Fa aba an ya'kula ta'ami hatta ashhada lah. Yang dia apabila dihidangkan makanan untuk dia, dia enggan makan makanan yang aku hidang. Hatta ashhadalah, sehingga aku beriman kepada dia. Fasyahidtulah, aku beriman, baru dia makan. Cuma kata dia, fastahyaitu an yakhruja min baiti falam yut'am fasyahidtulah. Cuma aku malu. Aku beriman ni bukan nak masuk sangat, tapi aku malu. Malu kalau orang kata Muhammad datang rumah aku tak makan pun makanan yang aku hidang. Fastahyaitu, malu sungguh aku. Oleh kerana menjaga maruah dan malu tu, maka aku masuk agama Muhammad. Fasyahidtulah. Bila Ubay ibn Khalaf dia dengar jawapan seperti ini daripada sahabat dia, lalu dia sebut, ya Uqbah, wajhi min wajhika haramun illa qita Muhammadan falam tabzuk fi wajhi. Bermula hari ini, oleh kerana kamu telah masuk agama Muhammad, wajhi min wajhika haramun, wajah aku dan wajah kamu haram untuk kita bertemu lepas ni. Maksudnya apa? Kita berdua putus persahabatan. Illa qita Muhammadan, tapi dengan syarat, kalau kamu nak lagi bersahabat dengan aku, sekiranya kamu jumpa Muhammad, kamu ludah di muka dia, baru kita boleh bersahabat semula. Falam tabzuk fi wajhi, kamu ludah muka Muhammad, kita boleh kamceng semula. Wih, tadi satu dah cabaran masuk Islam. Yang kedua, nak bersahabat, bagi pula syarat kawan ni. Dia pilih Nabi, agama dia masuk dah. Tak pilih sahabat, hilang pula sahabat ni. Sedangkan sebahagian projek dia yang payung adalah Ubay ibn Khalaf. Timbang tara dia buat, akhirnya dia pilih sahabat lagi. Ringkas kisah ini ayah dan ibuku sekalian, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam selesai tawaf di Baitillah, bangun dan menoleh ke belakang, dia tunggu dah. Uqbah betul-betul dia duduk belakang Nabi. Ketika baginda menolehkan wajah baginda yang mulia, menoleh dan dia tengok, dia ludah sungguh atas muka Nabi. Yang dia ludah ni Nabi. Kalau orang ludah ayah kita, sampai bila-bila pun kita cari dia, dapat kita pijak muka dia, kita tak angkat kaki kita dah. Nak tunjuk yang dia ludah itu ayah kita, maruah kita.
Yang ni dia ludah Nabi. Di batang tubuh dia ada agama yang Allah wahyukan. Kalau ludah kepada batang tubuh Nabi, ibarat ludah pada agama. Maha suci Allah. Ketika dia ludah ke atas muka Nabi, Allah jadikan sitrah, Allah jadikan jidar, ada dinding penghalang. Air percikan ludahan itu kena pada penghalang, terpantul semula kena muka dia, sehingga berubah wajahnya menjadi hitam. Kita rehat seketika, kita memberi laluan kepada azan. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi sebelum sama-sama kita menunaikan salat, insyaAllah. Allahu Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lalu apabila dia melakukan perbuatan seperti itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Uqbah ini, wallahi law alqaka kharijan min Makkah illa alawtu ra'saka bisayf. Demi Allah, sekiranya aku bertemu dengan kamu di luar kota Makkah, aku akan pancung kepala kamu. Menunjukkan perbuatan meludah itu bukan hanya air ludahan, tetapi meludah itu kerana meraihkan sahabat dengan meninggalkan agama yang sedang dianuti. Hukumannya adalah pancung. Dan benar di dalam peristiwa peperangan Badar tahun kedua Hijrah, Ali karramallahu wajhah di antara orang yang dia target untuk bunuh adalah Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Bila sampai betul-betul depan dia, dia mengingati kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali pancung kepala dia. Ubay ibn Khalaf yang juga berjuang menentang orang-orang Islam, dia sempat ditusuk dadanya. Dia lari balik ke Mekah dalam keadaan luka yang begitu parah dan banyak. Akhirnya dia menemui kematian seorang diri di rumah dia. Allah Subhanahu wa taala cerita kisah ni di dalam Al-Quran, yang bagaimana Allah ingin tunjuk betapa pengakhiran orang-orang yang zalim ini, penyesalan mereka cukup luar biasa. Sedangkan apabila mereka hidup ketika mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah diberikan hidayah oleh Allah dengan memeluk Islam, menerima agama yang dibawa oleh Muhammad. Pengajaran dan sedikit kesimpulan, kalaulah mungkin dalam kalangan kita ada sahabat-sahabat yang senantiasa mengajak kita untuk melakukan perkara yang tidak baik, berdoa kepada Allah semoga Allah memberi kekuatan kepada kita agar tidak terpengaruh dengan ajakan tersebut, dan berdoalah kepada Allah semoga Allah juga memberi hidayah kepada sahabat kita yang berperilaku seperti itu. Mudah-mudahan 2-3 ayat ini memberi manfaat kepada saya dan kita semua, dan untuk kita lebih memahami, balik ke rumah sekiranya ada masa, bolehlah membuka kepada ayat ni, melihat kepada maksud terjemahannya, dan kalau sedikit berkemampuan untuk melihat kepada tafsir, maka itu lebih lagi meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan kita beriman kepada ayat-ayat yang telah pun diturunkan. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekhilafan. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.